Syaitan akan mendatangi manusia dari hadapan dan belakangmu, dari kanan dan kirimu, dari atas dan bawahmu. Tak pernah berhenti syaitan. Dia pusing orang yang belajar ini supaya lahirkan kesombongan sikit, supaya rasa ujub dan bangga diri dalam hidup dia. Dia kata ke orang yang tak main mengaji ni semua apa begitu-begitu. Ada 3 golongan yang beramal tapi masuk neraka. 3 golongan beramal masuk neraka. Hadis ni cukup sahih dan cukup popular yang semua orang Melayu tahu. Golongan yang pertama yang buat amal tapi masuk neraka adalah golongan yang mati syahid. Semua orang tahu perkara ni. Sebab tu ilmu ni dia mengingatkan kita balik. Orang yang pergi mati syahid ketika di akhirat nanti Allah tanya dia, wahai syuhada, apa yang kamu buat dengan keberanian, kehulubalangan, kepahlawanan yang telah kami bagi kepadamu? Syuhada tu kata, ya Allah, dahulunya aku berperang fi sabilillah dan akhirnya aku gugur syahid. Allah kata, kadzabta, hang pembohong. Ketika hang pi perang, hang bukan mengharapkan redha aku, tapi mengharapkan pujian daripada manusia, jawatan daripada manusia, dan hang dah dapat PGB, pingat gagah berani. Hang dah dapat nama hang tertulis sebagai pahlawan. Hang dah dapat pangkat, semua dah hang dapat. Tapi di sisi Allah, apa Allah bagi tahu? Allah perintah malaikat seret wajahnya itu dengan dihina, bukan seret kakinya. Seret maksud pegang kaki, seret wajah macam tu. Lalu tak kat mana? Dicampak dalam neraka Jahannam. Kenapa? Sebab niat saja. Itu perkara yang paling awal untuk difahami. Bahawa iblis dan syaitan cukup cinta kepada hamba Allah yang beramal dengan tidak ikhlas. Itu paling besar dalam hidup kita. Ramai beramal. Ni Sya'ban. Nabi kata, wa uhibbu, aku suka amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Puasa tak ada siapa pun tahu yang kita puasa. Tak di dai kita tak ada tulis aku berpuasa, tak ada. Tapi kita ni dia main satu peringkat, setan masuk situ. Hang kena cerita ke orang. Bagus kalau hang cerita ke orang. Orang baru bagi salam, Kak, Assalamualaikum. Akak tu Waalaikumsalam. Akak ni penat sikit. Orang tak tanya pun dia penat ke tidak. Akak ni penat sikit. Puasa. Lingkup. Ya, gila, pucik. Itu manusia. Maka perkara ni, kenapa orang yang mati syahid masuk neraka? Setan suka, iblis suka. Ni niat dia bukan lillahi ta'ala. Golongan kedua yang masuk neraka, siapa dia? Golongan alim wa alimah atau qari wa qari'ah. Orang yang ada ilmu lebih-lebih kurang macam kami, ataupun orang yang ahlul Quran, yang bila mengajinya ni tak dua tangan ni, boh tepi ni, boh atas kepala, boh depan ni, lagu ni tak tahu nak kata. Mula dengan lagu Sabah, pergi kepada lagu Seka, pergi kepada lagu Masri, pergi kepada lagu Nahwan, akhirat tak ketahuan. Ada orang yang mengaji Quran, surah dia tu, dia nalar ke, cukup sedap. Esok ketika dia mati, Allah tanya dia, Allah perintah malaikat tanya, hang buat apa dengan kepandaian Al-Quran, sedapnya surah hang? Hang boleh mengaji ni, hang boleh mengaji orang meleleh ayak mata, tapi hang yang tak meleleh, orang lain mau meleleh. Hang yang tak meleleh ayak mata. Maka dia kata, aku menggunakan kepakaranku tentang Al-Quran dan aku ajak orang mengaji Quran. Aku guna semua kesempatan lillahi ta'ala. Allah kata, kadzabta, hang bohong, hang dusta. Ketika hang mengaji dulu, hang mengharapkan hang digelar sebagai qari
dan qari'ah. Sama juga, ditarik lalu diseret wajahnya, lalu dicampak ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min zalik. Orang mati syahid masuk neraka. Orang baca Quran, kita hak tak baca lagi teruk. Kita yang tak baca, ni kita baca ni, baca handphone, tarik zoom, penat tangan tu. Grup WhatsApp ni ada 50 grup, tak dan. Nak masak tak dan, nak baca Quran tak dan, duk tengok grup WhatsApp ni. Kan? Ini dan grup orang yang ketiga, golongan yang ketiga yang masuk neraka adalah golongan yang digelar sebagai dermawan. Golongan yang digelar sebagai dermawan di keakhirat nanti sama juga. Allah tanya dia, wahai dermawan, kami bagi padamu harta, wang ringgit dan kekayaan. Apa yang kamu telah lakukan? Kata dermawan, aku keluar zakat. Kata dermawan, aku sedekah macam-macam. Aku tolong pusat tahfiz. Aku buat begini. Allah kata, kadzabta, hang pembohong. Ketika hang derma, hang mau digelar sebagai seorang dermawan dan dunia telah menggelarmu sebagai dermawan. Sama juga Allah perintah malaikat seret dengan wajahnya itu, lalu sebahagian tafsir menyebut bahawa ketika diseret maka gugurlah semua daging di wajahnya, lalu dicampak ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min zalik. Iblis tepuk tangan kat kita. Bagusnya, bagus. Hak tak beramal dah tentu habis. Ni yang beramal pun rosak. Jadi semua golongan manusia yang setan tu janjilah. Kita baca hadis, setan janji. Syaitan akan mendatangi manusia dari hadapan dan belakangmu, dari kanan dan kirimu, dari atas dan bawahmu. Tak pernah berhenti setan. Dia akan hancurkan manusia sehancur-hancurnya, daripada orang yang jahat sampailah kepada orang yang baik. Iblis dan syaitan mendatangi manusia sebagaimana rupa dia. Iblis dan syaitan dia mai kepada orang yang mai mengaji. Macam mana orang yang mai mengaji? Dia pusing orang yang belajar ini supaya lahirkan kesombongan sikit, supaya rasa ujub dan bangga diri dalam hidup dia. Dia kata ke orang yang tak main mengaji ni semua apa begitu begini. Iblis masuk kepada kami penceramah sehingga para penceramah ini rasa dialah yang di antara yang terbaik. Malah di antara para penceramah pun ada dengki mendengki. Hang jangan duk panggil ustaz tu. Mereka tu fahaman tak apa betul. La ilaha illallah. Macam dia tu betul sangat. Itu manusia. Manusia ni dia mai, setan mai. Yang ni. Ini tak start lagi tau. Ni baru mukadimah.